Yang berhormat bagi kawasan Seputih. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya ingin membangkitkan satu kes yang melibatkan laku pegawai polis terhadap seorang peniaga yang bernama Braden Ho Han Liam pada tahun lepas dan saya ingin minta Menteri Dalam Negeri memberi jawapan. Pada 31 Mei tahun 2022, Braden Ho Han Liam yang memandu kereta keluar dari lot letak kereta Tropicana Avenue, Persiaran Tropicana Damansara telah dihalang oleh 3 anggota polis beronda yang memakai vest. Braden diarah keluar dari kereta untuk membuat pemeriksaan badan. Telefon bimbit dan kad pengenalannya dirampas oleh polis. Kemudian mereka membuat pemeriksaan dalam keretanya dan menjumpai wang tunai RM189,500 yang merupakan hasil jualan beberapa utas jam tangan oleh beliau. Anggota polis tersebut mengugut Braden bahawa beliau telah melakukan kesalahan besar yang boleh dipenjarakan kerana mempunyai wang tunai di dalam keretanya. Mereka juga berkata semua wang tunai tersebut boleh disita di bawah Akta Pengubahan Wang Haram, iaitu AMLA, dan rakan perniagaannya juga boleh ditangkap jika siasatan bermula. Braden Ho kemudian disoal siasat oleh polis di lot letak kereta selama 1 jam berkenaan wang tunai tersebut. Beliau juga tidak dibenarkan membuat sebarang panggilan. Selepas itu, anggota polis berkenaan berkata Braden boleh dibebaskan oleh mereka sekiranya beliau bersetuju berkongsi wang tunai tersebut dengan mereka. Braden Ho kemudian terpaksa menyerahkan RM70,000 kepada mereka di bawah ugutan. Mereka juga memberi amaran kepada Braden Ho supaya tidak membuat laporan polis berkenaan kejadian ini. Braden Ho kemudian membuat laporan polis berkenaan rompakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai polis tersebut. Tetapi tiada perkembangan berkenaan kes rompakan wang tunai tersebut sehingga hari ini. 3 pucuk surat yang bertarikh 16 Februari 2023, 24 Mei 2023 dan 26 September 2023 telah dihantar oleh Peguam Braden Ho, Ketuan Priakas and Partners kepada pihak polis untuk memohon status laporan polis, iaitu kurungan Damansara palang 006927/22. Tetapi beliau masih tidak menerima apa-apa maklum balas sehingga hari ini. Memandangkan kes jenayah anggota polis ini telah berlaku lebih 1 tahun, saya ingin minta Menteri Dalam Negeri memberi maklum balas tentang status siasatan dan tindakan polis berkenaan kes ini. Apakah tindakan yang diambil oleh polis dan Jabatan Peguam Negara terhadap laporan polis yang dibuat oleh Braden Ho? Selain itu, Menteri juga diminta menjawab mengapakah wang tunai RM70,000 yang dirampas oleh anggota polis berkenaan tidak dipulangkan kepada beliau walaupun telah beberapa kali dituntut oleh beliau. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Ketua, Yang Berhormat Seputih. Untuk makluman Ahli Berhormat, pihak polis telah menjalankan siasatan berkaitan Damansara Report 6927/2022 di bawah Seksyen 384 Kanun Kesiasaan kerana melakukan perbuatan pemerasan ke atas mangsa bernama Braden Ho Han Yap. Hasil siasatan yang telah dijalankan, pihak polis telah berjaya membuat tangkapan ke atas 3 anggota polis yang disyaki terlibat dengan kejadian tersebut. Pihak polis juga telah berjaya membuat rampasan hasil daripada perbuatan pemerasan terhadap mangsa iaitu sebanyak RM69,000 daripada ketiga-tiga suspek dan telah dijadikan barang bukti. Ketiga-tiga suspek telah direman di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Pihak polis telah melengkapkan kertas siasatan dan telah dirujuk kepada Ketua Unit Jenayah Am dan Ketenteraman Awam, rekasnya Ko Jaka,
melalui Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Selangor sebanyak 2 kali, iaitu 24 Ogos 2022 dan 24 Mei 2023. Sehingga ini, kertas siasatan tersebut masih dalam tindakan kajian pihak KUJAKA, iaitu Ketua Unit Jenayah Am dan Ketenteraan Awam. Memandangkan wang rampasan sebanyak 69,000 merupakan bahan bukti, maka ianya akan digunakan sebagai bahan bukti dalam kes perbicaraan kelak. Pihak polis tidak bercadang untuk mendedahkan tindakan dan siasatan pegawai penyiasat, memandangkan kes ini masih lagi dalam proses siasatan dan dikhawatiri mengganggu proses penyiasatan. Untuk makluman seputih, Kementerian Dalam Negeri komited menentukan keamanan, keselamatan dan keharmonian negara sentiasa terpelihara. Pihak polis tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk pelakuan jenayah yang dilakukan oleh mana-mana individu atau pihak tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Maknanya polis yang melakukan kesalahan juga diambil berdasarkan undang-undang yang ada. Dan kementerian memandang serius dengan perbuatan jenayah yang dilakukan oleh pihak berkuasa, terutamanya pihak yang sepatutnya melindungi masyarakat daripada pelakuan jenayah. Sebarang pelakuan jenayah akan diambil tindakan oleh dan pihak polis akan menjalankan siasatan dengan telus dan adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Untuk makluman yang hormat, pihak kementerian melihat insiden ini merupakan perkara yang boleh menjejaskan keyakinan masyarakat kepada integriti PDRM. Justru langkah pihak kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC wajar diberi kerjasama oleh semua pihak, malah sehingga 16 November 2023 sebanyak 94 aduan berkaitan PDRM telah diterima selaras dengan Seksyen 25 Akta IPCC. Sebarang pelakuan jenayah akan diambil tindakan dan siasatan dijalankan dengan cara telus dan adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Seputih untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Jawapan daripada Timbalan Menteri Dalam Negeri yang nombor 1 ialah tadi saya sebut yang wang tunai 70,000 dirampas oleh ketiga anggota polis, sekarang sudah jadi 69,000, 1,000 sudah hilang, kena siasat lagi. Yang kedua ialah kes ini berlaku pada 31 Mei pada tahun lepas. Apakah efisiensi yang PDRM sampai sekarang November 21 hari bulan masih kes macam ini, masih dalam siasatan. Siasat apa tu? Clear cut, Dan sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, yang pengadu ini mengadu pada saya sudah tengah tahun yang lepas. So saya minta dia kena minta tulis surat kepada pihak polis dulu. Itu sebab saya dalam ucapan saya ada sebut 3 surat yang ditulis oleh peguam beliau kepada PDRM tapi tidak dijawab langsung. Ini memang tidak betul bagi pihak PDRM. Tak ada jawapan diberi kepada pihak pengadu. Jadi semua dan sini saya nak tanyalah, bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri terangkan prosedur pemulangan barang kes kepada mangsa? Yang kedua ialah, apakah tindakan yang diambil oleh PDRM ke atas 3 anggota polis berkenaan? Jadi agaknya bila kes ini boleh dibawa ke mahkamah? Terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk Terima kasih, menjawab. Ketua Seputih. Saya dah jelaskan tadi bahawa pihak polis telah melengkapkan kertas siasatan di pihak polis dan telah dirujuk kepada Ketua Unit Jenayah Am dan Ketenteraan Awam melalui Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Selangor untuk tindakan selanjutnya. Itu yang saya sebutkan tadi, makna tindakan telah pun dibuat oleh pihak polis. Kita tak berhasap untuk meredahkannya kerana ada elemen-elemen lain, soal-soal keselamatan dan mengganggu siasatan atau keputusan pendakwa raya. Oleh kerana itu kita tak dedahkan kepada pihak luar. Okey. Berkaitan dengan pertanyaan lain, saya nak sebut bahawa kita ada prosedur yang digunakan pakai dalam semua
Bukan hanya kes ini, tapi kes-kes lain juga berkaitan dengan pembelangan barang kes yang melibatkan wang tunai atau barang-barang berharga daripada mangsa yang terlibat. Apa yang perlu dibuat ialah, ini bukan bermakna bahawa mereka tidak boleh mendapatkan semula wang atau bahan bukti tersebut. Tetapi dia ada prosedur. Maknanya satu permohonan bertulis perlu dibuat oleh pengadu atau mangsa kepada pihak timbalan pendakwa raya supaya barang kes tersebut dipulangkan. Satu salinan permohonan juga perlu dikemukakan kepada pegawai penyiasat. Keputusan permohonan pemulangan wang barang kes kepada mangsa adalah daripada timbalan pendakwa raya. Ada pihak lain yang buat keputusan. Sekiranya dibenarkan oleh timbalan pendakwa raya untuk dipulangkan, maka pegawai penyiasat itu IO perlu mewajibkan kehadiran saksi, pegawai lebih kanan daripada IO atau pegawai yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada ketika proses penyerahan barang kes. Dan IO pula perlu mengisi borang penyerahan yang akan ditandatangani oleh pengadu, pemilik dan saksi. Maknanya bukan tidak boleh diambil balik, tetapi mesti melalui prosedur proses-proses dan keputusan dibuat oleh timbalan pendakwa raya. Seputih, polis sangat adil mengendalikan kes ini, betul ya? InsyaAllah. Saya juga boleh menambahkan apa tindakan yang PDRM buat ke atas suspek ini. Ini walaupun Seputih tak tanya tadi, saya bagi maklumat untuk menunjukkan bahawa kita mengambil tindakan. Kalau tidak, nanti Seputih membebel je kat luar. Untuk makluman Seputih, selain kita buka kertas siasatan di bawah Seksyen 384 Kanun Kesiasaan atas kesalahan pemerasan tadi, ketiga-tiga suspek ini, polis ni, telah ditahan kerja. Ditahan kerja kerana kesalahan yang dibuat itu melibatkan kepentingan awam. Maknanya tindakan dalaman oleh pihak polis telah pun diambil mengikut proses dan undang-undang yang sedia ada. Okey, Seputih ya. Terima kasih betul. Terima kasih. Ahli yang berhormat, bagi